Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada murid tahun 4. Hari ini kita nak sambung lagi penjarahan kita dengan tajuk darab masa. Okey, boleh tengok muka surat 158. Okey, contoh yang pertama, situasinya di sebuah kedai ubah suai pelbagai pakaian. Okey, kedai ni kata kalau dia nak ubah suai pakaian, dia jamin siap dalam 3 jam. Jadi satu helai pakaian dia akan siap dalam 3 jam. Kalau 2 helai pakaian, 3 jam tambah 3 jam. Kalau 3 helai pakaian, 3 jam tambah 3 jam tambah 3 jam. Okey, ataupun dengan lebih cepat lagi kita boleh pakai darab. Okey. Jadi soalannya, berapakah masa dalam hari dan jam untuk mengubah suai 9 helai pakaian yang sama? Okey, kalau satu helai 3 jam, 9 helai, 9 darab dengan 3 jam. Okey, 9 helai darab dengan 3 jam. 9 darab 3, 27 jam. 27 jam ni adalah masa diperlukan untuk mengubah suai 9 helai pakaian. Dia tak nak jawapan dalam jam sahaja, dia nak jawapan dalam hari dan jam. Jadi kita tukarkan 27 ni. Okey, 27 ni kita kena bahagi dengan 24. Kenapa dengan 24? Sebab satu hari bersamaan dengan 24 jam. Kita bagi 24 darab 1, 24. 7 tolong 4, 3. Okey, hari 1 di atas ini adalah hari. 3 yang di bawah kaki ini adalah jam. Jadi, masa yang diperlukan untuk mengubah suai 9 helai pakaian yang sama adalah 1 hari 3 jam. Ataupun bersamaan dengan 27 jam. Okey, contoh seterusnya. Kita tengok ada dalam gambar adalah satu pasukan pengekap sedang menjalani fasa latihan perkhemahan. Okey, nyatakan tempoh dalam hari pasukan pengekap menjalani 3 fasa latihan perkhemahan. Okey, dalam gambar ini 2 hari 8 jam itu adalah satu fasa latihan. Okey, satu fasa latihan mengambil masa 2 hari 8 jam. Okey, dia nak 3 fasa latihan. Okey, 3 fasa latihan, jadi masa yang diperlukan untuk satu fasa ni kita kena darab dengan 3. Okey, ini satu fasa. Kalau kita nak 3 fasa, darab dengan 3 fasa. Kalau nak 5 fasa, darab dengan 5 fasa. Kalau nak 2 fasa, darab dengan 2 fasa. Jadi yang penting kita tahu satu fasa tu berapa dahulu. Jadi satu fasa kita ada, okay, kita buat dia punya rumah, hari dan jam. Okey, supaya kita jelas tengok harinya adalah 2, jamnya adalah 8. Okey, kita darab dengan 3. Okey, bila kita dah susun macam ni, kita akan darabkan semua nombor di atas dengan 3. Okey, kita ambil 8 dulu. 8 darab 3, 24. Kemudian 2 pun darab dengan 3. 2 darab 3, 6. Jadi kita dapat 6 hari 24 jam. Okey, 6 hari 24 jam. 6 hari 24 jam, tetapi dia nak sini hari sahaja. Jadi yang mana kita boleh tukarkan kepada hari, sudah semestinya yang bahagian jam ni. Okey, 24 ni adalah 24 jam. Okey, 24 ni kita tolak 24. Bila tolak 24, kita tambah 1 dekat rumah hari. Okey, sebab apa? Sebab satu hari bersamaan dengan 24 jam. Jadi 24 tolak 24, sifar. 6 tambah 1, 7. Jadi kita dapat dekat sini, bilangan hari yang diperlukan untuk menjalani 3 fasa latihan adalah sebanyak 7 hari. Okey. Okey, contoh seterusnya kita ada darab 2 minggu 4 hari dengan 8. Kita ada rumah minggu dan juga rumah hari. Okey, kita masukkan dulu minggu dengan hari ni. 2 minggu 4 hari, kita nak darab dengan 8. Okey, bila kita darab, semua nombor di atas akan darab dengan 8. Okey, 4 darab 8, 32. Okey, hari dah darab 8. Kemudian minggu darab dengan 8, 2 darab 8, 16. Okey, kita dapat 16 minggu, 32 hari. Tapi dia dekat sini dia tak nak, dia hanya nak hari sahaja.
Jadi kita ambil minggu ni. Okey, minggu ni kita ambil, kita tukarkan dia kepada hari. Okey, jadi 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Kalau 16 minggu sama dengan berapa hari? Jadi di sini kita kena tukarkan 16 minggu itu kepada hari. 16 darab dengan 7. 6 darab 7, 42. 7, 7 darab 1, 7. 4 tambah 3, 11. 112. Jadi 16 ini, okay, 16 minggu ini bersamaan dengan 112 hari. Okay, 16 minggu bersamaan dengan 112 hari. Dan kita ada 32 hari. Jadi kita nak tahu jumlah dia, kita kena tambah. 2 tambah 2, 4, 4, 1. Jadi hari yang mereka soalan ini adalah 144 hari. Okey, bila kita dapat jawapan dalam minggu dan hari, kita kena tukarkan minggu tu sebab jawapan dia nak hari. Okey, soalan seterusnya adalah 5 darab 16 bulan. Okey, kita darab dulu. 16 darab dengan 5. 6 darab 5, 30. 5 darab 1, 5 tambah 3, 8. 80 bulan. Okey, ini adalah 80 bulan jawapannya. Tetapi dia nak dalam tahun dan bulan. Jadi 80 bulan ini kita kena tukarkan dia kepada tahun dan bulan. Di 80 bulan kita boleh bahagi dengan 12. Sebab apa? Kaitan tahun dan bulan. 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey. 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan, jadi kita bahagi 12. 12 kita buat sifir 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72. Okey, kita dah jumpa 72, kita ambil 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 darab 6, 72. Kita boleh tolak. 10 tolak 2, 8. Okey, 6 di atas ini. 6 di atas ini adalah tahun. 8 di bawah ini adalah bulan. Jadi kita dapat 6 tahun 8 bulan. Okey. Okey, contoh seterusnya kita ada dekad dan tahun. Okey, kita darab dulu. Okey, kita ada dekad, kita ada tahun. Okey, rumah dekad kita ada 3 dekad, 7 tahun. Darab dengan 10. Okey. Semua nombor di atas akan darab dengan 10. Okey, 7 darab 10, 70. 3 darab 10, 30. Okey, kita dapat ke sini 30 dekad, 70 tahun. Yang kita nak hanyalah dekad. Jadi kita boleh tolakkan yang tahun ini sampai habis. Okey, satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Kalau 70 ini kita tukarkan dia. Okey, tolak 10 tambah 1. 60, 31. Masih ada tahun lagi. Tolak 10 tambah 1. Jadi 50, 32. Okey, tolak lagi. Tolak 10 tambah 1. 40, 33. Masih ada tahun lagi. Kita tolak lagi. Tolak 10 tambah 1. 30, 34. Masih ada tahun lagi. Kita tolak lagi. Okey, tolak 10 tambah 1. 20, 35. Masih ada tahun lagi. Tolak 10 tambah 1. Tinggal 10. Ini jadi 36. Kemudian yang terakhir, tolak sampai habis. Tolak 10 tambah 1. Sifar tahun. Dan 37 dekad. Jadi kita dapat dekat sini 10 darab 3 dekad 7 tahun bersamaan dengan 37 dekad. Okey, ataupun kalau nak cepat lagi dekat sini tadi. Okey, 30 kan, 30 dekad 70 tahun. Boleh terus tolak 70 tambah dengan 7.
pun boleh. Ini cikgu buat bagi kamu lebih jelas lah. Okey, kalau kamu dah tahu, boleh terus tolak 70 tambah 7 ni. Okey, lagi cepat. Okey, contoh seterusnya 21 darab 9 tahun. Okey, 21 kita darab dulu. 21 darab dengan 9 tahun. 9, 2 darab 9, 18. Kita dapat 189 tahun. Tapi jawapan dia nak dalam abad dan tahun. Jadi apa kaitan abad dan tahun? Satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Jadi 189 kita boleh bahagi dengan 100 sebab satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Jadi 100 darab 1, 100 tolak tinggallah 89. Okey, 1 di atas ini adalah abad. 89 baki ini adalah tahun. Jadi kita dapat 1 abad 89 tahun. Okey, itu kalau kita nak tukarkan tahun kepada abad. Okey. Jadi kamu boleh cuba latihan yang ada dalam buku teks muka surat 160 ni. Jadi itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.